Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Saiful Azri selaku pensyarah KIAR Seksyen 5. Pada bahagian pengenalan ini, saya akan menerangkan tentang konsep tadbir urus baik dan kepentingannya dalam pentadbiran negara. Secara umumnya, tadbir urus merupakan aspek yang sangat penting dalam sesebuah organisasi atau kerajaan. Kejayaan sesebuah negara bukan sahaja diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui keupayaan sistem pentadbirannya dalam mengurus dan melaksanakan dasar secara berkesan. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, tadbir urus merujuk kepada cara atau sistem pentadbir, mengurus dan mengawal selia perjalanan sesebuah organisasi atau institusi. Dalam konteks Malaysia, isu tadbir urus sering dikaitkan dengan usaha memperkukuhkan integriti, ketulusan dan accountability bagi mengelakkan penyelewengan serta salah guna kuasa. Tadbir urus yang baik berasaskan 5 prinsip utama iaitu ketulusan, accountability, integriti, kecekapan dan penyertaan menyeluruh. Prinsip-prinsip ini penting bagi memastikan setiap keputusan dan tindakan yang diambil dilaksanakan secara adil, bertanggungjawab dan beretika. Sebaliknya, kelemahan dalam tadbir urus boleh menimbulkan pelbagai masalah seperti penyelewengan, ketidakcekapan pentadbiran dan kemerosotan kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan imej organisasi, malah boleh mengganggu pembangunan negara dalam jangka masa panjang. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa tadbir urus baik merupakan tunjang utama dalam memastikan pentadbiran negara berjalan dengan telus, berkesan dan mampu mengekalkan kepercayaan rakyat demi menjamin pembangunan yang mampan. Salam sejahtera, Dr. Saiful Azri. Saya Natalie Ronel, BB 25110764. Antara kepentingan utama tadbir urus ialah meningkatkan kepercayaan pelabur dan pihak berkepentingan. Tadbir urus yang baik menekankan ketulusan, integriti dan accountability dalam pentadbiran. Hal ini dapat mengurangkan risiko rasuah, melindungi hak pelabur serta mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih stabil. Selain itu, ia turut meningkatkan keyakinan rakyat dan pihak berkepentingan terhadap kerajaan. Kesannya, lebih banyak pelabur dapat ditarik masuk dan pertumbuhan ekonomi negara dapat diperkukuhkan secara mampan. Terima kasih. Salam sejahtera, saya ingin mengucapkan kepada Dr. Saiful Azri, iaitu pensyarah bagi subjek integriti dan anti rasuah. Nama saya Jun Abigail, nombor matrik BB 25110106. Tajuk bahagian saya ialah 2.2, meningkatkan kecekapan perkhidmatan awam melalui tadbir urus yang baik. Menurut World Bank 2017, tadbir urus yang baik dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan awam. Ini bermaksud perkhidmatan kerajaan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan teratur. Selain itu, OECD 2019 mendapati bahawa penggunaan teknologi digital atau ICT membantu mempercepatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan. Contohnya, rakyat boleh membuat permohonan atau urusan secara dalam talian tanpa perlu beratur panjang di kaunter. Seterusnya, UNDP 2020 menunjukkan bahawa ketulusan dan accountability dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Apabila pejabat awam menjalankan tugas dengan jujur dan bertanggungjawab, rakyat akan lebih yakin terhadap sistem pentadbiran negara. Kajian ini memberi fokus kepada beberapa aspek utama, iaitu pengurangan kerana birokrasi, penggunaan ICT dalam sektor awam, accountability penjawat awam, kepercayaan rakyat terhadap kerajaan, dan penyelarasan antara agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, tadbir urus yang baik bukan sahaja dapat meningkatkan kecekapan perkhidmatan awam, malah turut membantu mengurangkan rasuah dan meningkatkan kualiti perkhidmatan yang diterima oleh rakyat. Sekian, terima Salam kasih. sejahtera, saya ucapkan kepada pensyarah kita, iaitu Dr. Saiful Azari, dan kepada rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Nama saya ialah Ciniawan, nombor batrik saya ialah BB 25110890. Hari ini, saya akan membentangkan tajuk iaitu kepentingan tadbir urus baik dan bahagian saya ialah mengurangkan amalan rasuah dan salah guna kuasa dalam pentadbiran negara. Pertama ialah melalui pelaksanaan sistem kerja sistematik dan telus. Setiap proses perlu mengikut prosedur yang ditetap tanpa kelonggaran. Ini dapat menghalang penyalahgunaan kuasa kerana semua urusan dipantau secara sistematik. Kedua ialah memperkukuh sistem pemantau dan accountability. Setiap pegawai perlu bertanggungjawab terhadap tindakan mereka. Melalui pelaksanaan sistem audit dan pemantau yang berkesan, salah guna kuasa dapat dikesan awal dan meningkatkan sikap berhati-hati dalam kerja. Ketiga ialah melalui penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas dan berkesan. Setiap kes rasuah disiasat tanpa mengiring pangkat. Hukuman tegas seperti denda, penjara dan hilang kelayakan jawatan dapat memberi kesedaran kepada masyarakat. Keempat ialah melalui peningkatan integriti penjawat awam. Budaya kerja yang beretika dan bermoral dapat membentuk sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Hal ini menyebabkan penjawat awam tidak mudah terpengaruh untuk menjalankan
gunakan kuasa. Kesimpulannya, tabir urus baik sangat penting dalam mengurangkan rasuah dan salah guna kuasa melalui sistem yang telus, pemantau ketat, penguatkuasaan undang-undang dan penghayatan nilai integriti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Atif Izzuddin. Saya akan sambung kepada bahagian 2.4, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat. Dalam 2.4-nya ada 4 poin utama. Poin pertama ialah pengurusan kewangan awam yang telus. Tadbir urus yang baik adalah kunci utama untuk mencegah ketirisan wang negara seperti rasuah dan salah guna kuasa. Apabila wang diurus dengan berintegriti, segala bantuan-bantuan seperti dana dan subsidi dapat disalurkan tepat kepada mereka yang benar-benar layak. Contohnya macam B40 dan ibu tunggal. Seterusnya kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu penyediaan kemudahan awam yang berkualiti. Dana kerajaan yang diuruskan dengan baik tadi membolehkan lebih banyak infrastruktur asas dibina. Kita bercakap tentang hospital yang lengkap, sekolah yang selesa, serta perumahan mampu milik dan pengangkutan awam. Okey, untuk yang poin ketiga pula, pengurangan karena birokrasi. Pentadbiran yang cekap sentiasa mengikut peredaran zaman melalui transformasi digital. Dengan adanya e-perkhidmatan, urusan rakyat dengan agensi kerajaan menjadi jauh lebih pantas. Permohonan bantuan kewangan ataupun pembaruan lesen perniagaan kini hanya di hujung jari sahaja. Okey, untuk poin keempat pula adalah kestabilan ekonomi dan keyakinan pelabur. Harus kita ingat, sistem pentadbiran yang adil dan tulus amat penting untuk menarik pelabur daripada dalam dan luar negara. Kerana kemasukan dana daripada pelabur ini akan membuka banyak peluang pekerjaan baru untuk penduduk tempatan. Apabila rakyat mendapatkan pekerjaan, kadar pengangguran akan menurun, pendapatan rakyat akan menjadi lebih stabil dan ekonomi negara secara keseluruhannya menjadi lebih kukuh. Itu saja daripada saya untuk Salam sejahtera, saya ucapkan kepada pensyarah kita, iaitu Dr. Saiful Azri, iaitu pensyarah bagi subjek khusus integriti dan anti rasuah. Dan kepada rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, saya Petrusha Clara Anak Petrus akan membentangkan topik pembentangan kami yang sedia maklum, iaitu bertajuk kepentingan tabir urus baik atau lebih dikenali sebagai good governance. Jadi, pada bahagian saya akan membentangkan kepentingan tabir urus baik ini dapat melahirkan model insan yang berkualiti. Jadi, berdasarkan kepentingan tabir urus baik ini, kenapa model insan yang berkualiti ini perlu ada di negara kita? Ianya perlu agar Malaysia dapat menjadi sesebuah negara yang makmur, seterusnya dapat mewujudkan insan yang berilmu, berkemahiran, beretika dan mampu menyumbang kepada kemajuan negara. Oleh itu, pembangunan model insan yang berkualiti ini akan menjadi faktor utama bagi menggalakkan pertumbuhan negara dalam 3 aspek, iaitu ekonomi, politik dan sosial. Bagi aspek ekonomi, majikan atau pekerja yang berkualiti akan memastikan penggunaan sumber yang lebih efisien untuk mengelakkan pembaziran. Seterusnya, menyumbang kepada produktiviti yang lebih tinggi dan pengurangan kos. Selain itu, pekerja atau majikan yang berkualiti juga akan memberikan keutamaan menyeluruh kepada pelanggan dan berusaha untuk meningkatkan kepuasan hati pelanggan. Jadi, mereka harus mengamalkan nilai-nilai murni dan tata susila yang tinggi dalam menjalankan aktiviti ekonomi dengan beretika dan penuh kejujuran. Yang kedua, bagi aspek politik, ianya lebih menekankan kepada pemimpin yang berkualiti dalam tabir urus baik. Kenapa pemimpin yang berkualiti ini penting dalam tabir urus baik? Ianya kerana ianya memiliki kesan yang sangat positif terhadap negara. Jadi, pemimpin yang berkualiti memainkan peranan penting kerana dia memerintah negara dan akan menjadi atau memberi pengaruh kepada rakyat yang dipimpin itu. Oleh itu, pemimpin yang mengamalkan tabir urus baik ini akan mewujudkan kepercayaan yang tinggi kepada rakyat terhadap kerajaan. Aspek yang ketiga iaitu aspek sosial. Individu yang mempunyai model insan yang berkualiti ini akan memastikan penerapan undang-undang yang adil dan penguatkuasaan yang tegas. Contohnya terhadap kes jenayah. Hanya untuk meningkatkan rasa selamat dalam kalangan masyarakat dan rakyat di negara kita. Selain itu juga, mereka akan bijak dalam pengurusan sumber yang cekap dan adil bagi menyediakan perkhidmatan, contohnya seperti perkhidmatan air, pendidikan, dan penjagaan kesihatan. Oleh itu, model insan yang berkualiti dalam aspek sosial ini dapat mengekalkan rasa tenang dan aman serta hidup yang selesa dan berkualiti kepada rakyat di negara kita. Secara keseluruhannya, kepentingan tabir urus baik ini, iaitu dapat melahirkan model insan yang berkualiti ini, telah menggalakkan pertumbuhan negara kita menjadi lebih baik dalam 3 aspek ini, iaitu ekonomi, politik, dan sosial dalam negara kita. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera dan salam hormat kepada pensyarah kita, yaitu Dr. Saiful Azri.
dan kepada rekan-rekan saya sekalian. Hari ini, saya ingin membentangkan bahagian saya, yaitu memajukan ekonomi negara. Saya akan terangkan bagaimana tabir urus yang baik dapat memajukan ekonomi negara kita. Pertama-tama, tabir urus yang baik, dia memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan pembangunan serta kemajuan ekonomi sesebuah negara. Hal ini karena sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan mewujudkan persekitaran ekonomi yang stabil, teratur, dan berdaya tahan terhadap cabaran semasa. Selain itu, tabir urus yang baik juga membantu memastikan aktiviti perniagaan dapat berjalan dengan lancar melalui pelaksanaan peraturan yang jelas, konsisten, dan adil. Keadaan ini secara tidak langsung mengurangkan ketidaktentuan dalam pasaran serta meningkatkan keyakinan pelbagai pihak dalam menjalankan aktiviti ekonomi. Di samping itu, sistem tabir urus yang efisien turut menggalakkan pelaburan dan merangsang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila negara mempunyai dasar yang stabil dan institusi yang telus serta beraccountability, lah akan meningkatkan keyakinan pelabur, termasuk pelabur asing, untuk melabur dalam negara tersebut. Seterusnya, tabir urus yang baik juga meningkatkan keberkesanan perkhidmatan awam serta memastikan pelaksanaan dasar pembangunan dapat dijalankan dengan lebih sistematik. Ini merangkumi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan teknologi yang menjadi asas kepada kemajuan ekonomi modern. Selain itu, pengurusan sumber seperti keuangan, tenaga kerja, dan bahan mentah dapat diurus dengan lebih cepat. Kecekapan ini bukan sahaja meningkatkan produktiviti ekonomi negara, malah memperkukuhkan daya saing di peringkat global. Tambahan pula, negara yang mempunyai institusi yang telus dan beraccountability cenderung mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Ini karena keadaan ini dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat, di samping memperkukuhkan hubungan perdagangan antar bangsa dengan negara lain. Kesimpulannya, tabir urus yang baik bukan saja menjadi asas kepada kestabilan ekonomi, tetapi juga memainkan peranan penting dalam menarik pelaburan, meningkatkan produktiviti, dan memastikan pembangunan negara yang mampan dalam jangka masa yang panjang. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulan, tadbir urus baik merupakan asas yang penting yang menjadi tunjang kepada kestabilan dan kemajuan sesebuah negara. Keberkesanan sistem pentadbiran bergantung kepada sejauh mana prinsip-prinsip tadbir urus seperti accountability, integriti, ketelusan, dan kecekapan dapat diterapkan dalam setiap proses pengurusan dan pembuatan keputusan. Pengukuhan tadbir urus yang baik bukan sekadar bergantung kepada penguatkuasaan undang-undang, tetapi perlu dijadikan sebagai budaya dalam organisasi. Apabila amalan ini diterapkan secara konsisten, setiap dasar dan program dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, berkesan, dan mengutamakan kepentingan rakyat serta negara. Dalam masa yang sama, amalan tadbir urus yang baik mampu mengurangkan gejala rasuah dan salah guna kuasa. Kesannya, pentadbiran menjadi lebih telus dan berintegriti, sekaligus menyumbang kepada kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara yang mampan. Oleh itu, jelas bahawa tadbir urus baik bukan sahaja mempengaruhi keberkesanan pentadbiran, malah menentukan tahap kepercayaan rakyat dan kedudukan sebuah negara di peringkat global. Justru, usaha memperkukuh dan memperkasa tadbir urus baik perlu diteruskan bagi memastikan sistem pentadbiran negara kekal mampan, berdaya saing, dan mampu memenuhi keperluan rakyat pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.